Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk sambungan bab yang terakhir, subtopik 12.2 iaitu penghasilan tenaga nuklear. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Penghasilan tenaga nuklear. Okey, kita lihat dahulu hasil pembelajaran yang patut anda perolehi selepas kita mempelajari tajuk ini. Ada 3. Yang pertama, anda boleh memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Yang kedua, anda boleh memerihalkan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Dan yang terakhir, anda boleh mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Bagaimana tenaga nuklear dihasilkan? Dia boleh dihasilkan melalui 2 cara, iaitu yang pertama pembelahan nukleus dan yang kedua pelakuran nukleus. Okey, apa tu pembelahan nukleus? Okey, pembelahan nukleus merupakan proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Dia disertai dengan pembebasan tenaga. Maksudnya, semasa proses pemecahan tu, daripada nukleus berat kepada nukleus yang lebih ringan, serta-merta masa dia pecahkan tu, dia akan membebaskan tenaga. Bagaimana dia berlaku? Pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium-235. Bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus itu pecah kepada 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Okey, jadi semasa proses ini ia membebaskan tenaga yang banyaklah. Okey, tenaga banyak dapat masa tu. Pada waktu itu juga neutron baru juga akan terhasil. Dan ini menghasilkan tindak balas berantai. Okay, jika neutron baharu yang terhasil membelah nukleus uranium-235 yang lain secara berterusan. Maksudnya dia akan sentiasa bersambung-sambung lah, sebab tu dia panggil tindak balas berantai. Baik, bagaimana pula dengan penghasilan tenaga nuklear melalui pelakuran nukleus? Okey, pelakuran nukleus merupakan satu proses percantuman ataupun penggabungan 2 nukleus radioaktif yang ringan daripada yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat. Beza dengan tadi pembelahan dia mula dengan nukleus yang perlahan membedil nukleus yang lebih berat. Okey, dia bedil yang lebih berat. Sekarang tadi neutron yang perlahan membedil nukleus yang lebih berat. Sekarang berlaku percantuman. Okey, percantuman 2 nukleus yang ringan. Okey, dia akan bergabung menghasilkan satu nukleus yang lebih berat. Daripada situ terhasilnya tenaga. Tenaga apa? Tenaga nuklear. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, 2 nukleus yang kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan berat. Macam ni. Ia berlaku pada suhu yang sangat tinggi lah, dan dia membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Maksudnya berbanding dengan kaedah yang pertama tadi, yang ini lebih banyak penghasilan tenaga. Okey, dan ia berlaku secara berterusan di matahari. Kerana dekat matahari ni ada isotop hidrogen dan suhu yang tinggi. Okey, ni lebih kurang kalau kita zoom, kita tengok lebih kurang macam ni lah. Tritium, deuterium, ni semuanya adalah isotop hidrogen bergabung menghasilkan satu nukleus yang lebih berat. Okey, kita ulang sikit, tengok ni 2 nukleus yang ringan. Okey, dia bergabung.
Okey, kemudian dia menghasilkan satu nukleus yang berat. Okey. Baik, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Tengok ya, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Anda telah belajar tentang penjanaan tenaga elektrik semasa di tingkatan 3, betul tak? Kegunaan utama tenaga nuklear ni adalah untuk menjana tenaga elektrik lah. Okay. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear ni dibuat dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okay, jadi sebuah stesen jana kuasa nuklear terdiri daripada reaktor nuklear dan juga penjana. Okay, ada dua yang utama ni lah. Jadi reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Mari kita lihat proses penjanaan tenaga elektrik yang berlaku dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, ini lebih kuranglah yang berlaku. Dan gambar rajah ini ada di dalam buku teks. Setiap bahagian ni ada label dan anda kena tahulah di mana kedudukan reaktor, di mana kedudukan sumber air dan semua yang penting dalam struktur ni. Okay, ada generator steam, rod pengawal, uranium, uranium yang nak digunakan untuk menjadikan bahan utama lah untuk tenaga nuklear. Dan ini dikenali sebagai reaktor nuklear. Ni tank ni ialah reaktor nuklear lah. Okay. Kemudian ada pump, sambung ke kondenser. Sebelum ni dia reaktor ni disambung dulu ke pipe steam, turbin. Okay. Kita tengok secara lebih detail. Okay, ini adalah stesen jana kuasa tenaga nuklear secara keseluruhannya lah. Gambarnya ada dalam buku teks muka surat 260 dan 261. Mari kita lihat dulu bahagian-bahagian yang penting. Okey, ini adalah bahagian utama yang dikenali sebagai reaktor nuklear. Reaktor nuklear, tempat utama menghasilkan proses dua kaedah tadi tu, pembelahan nukleus dan juga pembelahan dan juga pelakuran nukleus tadi. Okey. Inilah bahagian yang paling penting. Yang kedua, ini adalah penjana. Okey, penjana ada turbin di sini dan juga ada dinamo di sini untuk menjana tenaga elektrik. Okey, seterusnya, mari kita lihat lebih detail di dalam reaktor nuklear. Apa yang ada Okey, rod pengawal boron yang cikgu bagi tahu tadi. Rod pengawal boron yang warna kelabu tu Apa fungsi dia? Untuk mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Okey. Dan di bawah ni adalah moderator grafit warna kelabu tu. Okey, moderator grafit fungsinya untuk memperlahankan neutron. Okey. Kemudian di tengah tu, yang warna-warni tu rod bahan api uranium. Tujuannya untuk membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Okey, dan di luar sekali ialah perisai konkrit. Apa fungsi perisai konkrit ni? Ini untuk mengelakkan kebocoran sinar radioaktif daripada reaktor. Ini paling penting Jika sekiranya tiada perisai konkrit ni, apa akan jadi? Ia akan menyebabkan berlakunya kebocoran nuklear lah. Okey, mari kita lihat di bahagian penjana pula. Di sebelah kanan tadi kalau dalam buku teks muka surat 261. Okey. Di sini adalah turbin yang sedang berputar ni. Ini adalah turbin. Jadi turbin ni akan dimasuki oleh wap panas tadilah, dan wap panas tu dengan tenaga tinggi akan memutarkan turbin tersebut. Okay, apabila turbin diputarkan oleh aliran steam, magnet dalam penjana diputarkan. Dia macam dinamo lah ni. Okay, macam dinamo. Okay, kemudian penjana elektrik akan menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam satu gegelung. Daripada situlah terhasilnya tenaga elektrik. Okey, mari kita lihat pula secara keseluruhan tadi. Yang pertama, bagaimana proses penjanaan tenaga nuklear berlaku, bagaimana proses penjanaan tenaga elektrik berlaku daripada penjanaan tenaga nuklear. Yang pertama, bahan radioaktif uranium membebaskan tenaga melalui pembelahan nukleus di dalam reaktor ni.
Okey, yang kedua, tenaga haba akan memanaskan air di dalam reaktor sehingga mendidih. Bila mendidih, dia akan menghasilkan steam ataupun wap. Jadi wap itu akan ejen penyejuk menyerap haba daripada air mendidih dalam reaktor dan menghasilkan gas panas steam yang akan memutarkan turbin. Maksudnya yang ketiga ni, wap panas tadi tu akan memutarkan turbin. Kemudian yang keempat, turbin yang berputar akan menyebabkan penjana elektrik menjanakan arus elektrik melalui aruhan elektromagnet. Okey, dan yang kelima, mana pergi steam yang memutarkan turbin tadi, steam tu akan terkondensasi semula menjadi cecair dan kemudian kembali menyejukkan reaktor nuklear. Baik, ini pula kita tengok keadaan apabila neutron yang dihasilkan tu tidak terkawal, banyak sangat terhasil sehingga rod pengawal boron tak boleh kontrol. Okay, dekat bahagian yang di zoom tu lalu menyebabkan berlakunya letupan lah. Okay, apabila rod pengawal boron tidak boleh mengawal ataupun menyerap neutron yang berlebihan. Tapi jika rod pengawal boron tu boleh berfungsi dengan baik, maka kejadian ni insyaAllah boleh dikawal lah. Sebelum ni pernah berlaku letupan di Jepun, loji nuklear telah meletup akibat apabila rod pengawal boron ni tak boleh kawal penyerapan neutron. Okey, reaktor Triga Puspati ataupun dipanggil sebagai RTP. Okey, di Agensi Nuklear Malaysia. Malaysia ada satu reaktor nuklear berkuasa 1 megawatt. Ia adalah milik Agensi Nuklear Malaysia lah, yang mula beroperasi pada 28 Jun 1982. Reaktor ni hanya untuk tujuan latihan, bukan nak menghasilkan bom atom. Kita tak buat bom atom, jangan bimbang. Reaktor ni hanya untuk penyelidikan dan penghasilan radioisotop sahaja, sebab radioisotop ada kegunaannya, okay, terutamanya dalam bidang perubatan dan pertanian perindustrian. Dan Malaysia perlu membina sebuah reaktor nuklear yang mampu menghasilkan tenaga 1000 megawatt jika mahu menjalankan penjanaan elektrik bersumberkan tenaga nuklear. Tapi setakat ni belum ada lah. Okey, yang ni biasanya soalan akan tanya wajar atau tak wajar Malaysia nak bina reaktor nuklear ni. Jadi anda perlu nilaikan lah. Okey, jadi adakah wajar penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya? Wajar ke tak wajar, kita kena tengok keadaan. Okay, kenapa wajar? Yang pertama, negara-negara yang menggunakan tu dia kekurangan sumber tenaga lain. Jadi kebanyakannya dia tak ada sumber arang batu ke, petroleum ke, gas asli ke. Jadi oleh kerana kurang sumber tenaga lain, maka terpaksalah guna tenaga nuklear. Okey. Yang kedua, negara tersebut yang menggunakannya, contohnya macam Slovakia, dia menghasilkan pendapatan dia menggunakan tenaga nuklear ni untuk menjana tenaga elektrik, jadi dia dapat hasil. Okay, dia jual tenaga elektrik itu kepada negara jiran. Jadi dia boleh jadikan sumber pendapatan dan dapat untung lah. Kemudian yang ketiga, ada negara yang luas, yang besar dan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, contohnya China ataupun China. Okay, dia menghasilkan tenaga nuklear yang besar untuk menampung keperluan penduduk dia lah. Okay. Dan yang terakhir, teknologi yang canggih. Jadi bagi negara yang mempunyai teknologi yang canggih seperti Amerika Syarikat, dia mampulah menghasilkan. Okay, sebab contohnya macam pembinaan makmal nasional Argon yang dimiliki oleh Amerika Syarikat, kerana mereka mempunyai keupayaan teknologi yang canggih. Okey, ini samalah seperti yang cikgu bincangkan tadi. Kita shortkan balik kepada 4 poin utama. Yang pertama, kenapa negara-negara tersebut menggunakan tenaga nuklear? Yang pertama, sebab mereka kekurangan tenaga lain, sumber lain tak ada. Yang kedua, keluasan negara yang besar dan kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi nak cover semua tu, dia terpaksa jana satu bentuk tenaga yang mampu menampung keluasan yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi macam China. Yang ketiga tadi, sumber pendapatan negara. Jadi contohnya Slovakia, okay? Dia mendapat income ataupun pendapatan daripada penjualan tenaga elektrik yang dijana melalui nuklear. Okey, dan yang terakhir ialah teknologi yang canggih. Okey, kajian
sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear ni untuk membuat yang terbaik lah. Okay, contohnya Amerika Syarikat yang ada makmal nasional dia, Argonne. Okey, marilah kita tengok kefahaman anda, uji kefahaman anda. Cuba jawab soalan ni. Nyatakan 2 cara bagaimana tenaga nuklear dihasilkan. Ingat lagi tak tadi? Yang pertama, apa? Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Apa beza dua ni? Pembelahan daripada satu nukleus yang ringan, dia berdil satu nukleus yang berat. Nukleus berat tu akan terbelah menjadi nukleus yang lebih ringan. Masa pembelahan tu terhasilnya tenaga. Pelakuran pula daripada 2 nukleus yang ringan, dia akan bergabung membentuk satu nukleus yang lebih berat. Jadi penghasilan tenaga semasa penggabungan itulah. Okey, apakah fungsi rod pengawal boron dalam reaktor nuklear? Tadi cikgu dah tunjuk dalam reaktor. Apa fungsi rod pengawal boron tadi? Untuk apa? Ya, untuk mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Okey, soalan ketiga. Apakah sumber bahan api utama di dalam reaktor nuklear yang untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear? Sumber bahan api utama. Apa tadi dalam reaktor? Ya, uranium 235. Yang keempat, apakah yang akan berlaku jika tiada dinding perisai konkrit pada reaktor nuklear? Tadi ada cikgu tanya kan? Ya, akan berlaku kebocoran sinar radioaktif daripada reaktor nuklear. Okey, yang kelima, nyatakan 2 kelebihan penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Apa kelebihannya? Okey, tadi ada beberapa yang telah dibincangkan. Antaranya ialah dapat mengurangkan kos import bahan api sebab kena beli petroleum dan arang batu mahal kalau tak ada. Okay, kita tahu harga petroleum berubah-ubah sepanjang masa, tak tetap. Kadang harga dia terlampau tinggi dan kadang harganya jatuh. Jadi kalau dia boleh jana sendiri tenaga nuklear di negara dia tak bergantung kepada kos import bahan api lah. Dan yang kedua, dia boleh menjana pendapatan negara melalui penjualan tenaga elektrik.